Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Para hadirin, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan membimbing kita kepada jalan kebenaran dan mengekalkan kita di atas as-siratal mustaqim. Pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi berbaki perbincangan kita tentang alam kubur. Ya. Ada beberapa persoalan yang kita perlu bincangkan lagi tentang alam kubur ini. Iaitulah di antara perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini pada kelas yang lepas, dalil-dalil yang begitu banyak berkaitan dengan azab kubur. Terlalu banyak dalil, ya. Yang jelas menunjukkan bahawa bila kita mati memang ada kehidupan yang baru, kehidupan yang lain, kehidupan sementara kita hendak dibangkitkan semula di hari akhirat. Ya. Dan azab kubur ini seperti yang telah kita sebutkan, ada yang berterusan, iaitulah azab untuk orang kafir. Dianya azab yang berterusan, tidak akan putus sehinggalah berlakunya kiamat. Apabila berlakunya kiamat, barulah azab mereka itu dihentikan dan mereka ditidurkan. Lalu bila ditiup sangkakala untuk dihidupkan semula makhluk untuk berlakunya perhitungan hari akhirat, barulah mereka sedar dan keluar daripada kubur mereka. Mereka berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah orang kafir itu, celakalah kita, siapa pula yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita. Ya. Makna bangkit dari tempat tidur ini maknanya keluar daripada alam kubur. Kenapa mereka mengatakan kubur mereka sebagai marqadina, tempat tidur? Kerana mereka ditidurkan sekejap sebelum berlakunya kiamat, sebelum ditiupkan sangkakala. Sebab bila mati semua, malaikat semua mati, ya, dihentikan azab sementara. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Kemudian dijawab oleh malaikat ataupun dijawab oleh orang mukmin yang bangkit bersama dengan mereka daripada kubur, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sebab itulah kalau kita sambung ayat ini tanpa kita waqaf pada marqadina, kita disuruh saktah latifah, diam sejenak tanpa bernafas, kerana ayat selepas itu bukan ayat orang kafir, tetapi ucapan itu diucapkan oleh orang lain, sama ada malaikat ataupun orang mukmin. Dan ada juga azab yang putus atau diringankan sementara, seperti yang berlaku dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين ثم غرز على كل قبر منهما واحدة. قالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه الشيخان. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu pada dua kubur, dan Nabi kata kedua-dua orang ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab dalam perkara yang besar. Yang ini bukanlah perkara yang susah untuk mereka elak sebenarnya, walaupun dia adalah dosa besar. Iaitu ada pun seorang dia tidak menjaga percikan kencingnya, la yastatiru min bawlih atau la yastanzihu min bawlih, la yastanzihu min al-bawl,
dia tidak menjaga daripada terkena percikan air kencingnya. Dan yang seorang lagi suka mengadu domba, suka mengacum. Orang utara kata mengacum. Kan? Jadi dia suka mengadu domba, suka mengacum bagi orang bergaduh. Ya. Lalu Nabi SAW ambil pelepah tamar, dibelah dua. Dan Nabi pacak atas setiap satu kubur. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa engkau buat begini? Nabi SAW kata, mudah-mudahan diringankan daripada mereka azab selama mana ianya tidak kering. Ini diringankan. Dan ada juga hadis yang menunjukkan ia dihentikan. So ada azab yang akan dihentikan. Sebahagian usat al-mu'minin akan diazab sementara sehinggalah datang kepadanya amalan atau doa yang akan menghentikan azab tersebut, atau telah dilunaskan hutangnya, atau dikembalikan benda yang dia rampas masalahnya secara zalim, seperti datang dalam hadis seorang lelaki dalam satu peperangan, khadam Nabi SAW terkena panah lalu mati. Lalu mereka kata, oh bahagialah dia ni syahid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia sedang terbakar dalam kuburnya kerana satu kain yang dia ambil daripada reta rampasan perang yang belum dibahagi-bahagikan. Lalu bila dikembalikan semula kain tersebut kepada pembahagian reta rampasan perang, maka Nabi kata, sekarang telah sejuklah dia dalam kubur. Maka dia dihentikan azab tersebut. Ya. Kemudian di sini membawa kita kepada satu perbincangan. Apabila kita kata azab kubur ini boleh dihentikan, boleh diringankan, maka kita kena tahu masalah yang dibincangkan di sini berkenaan dengan pahala. Adakah pahala itu sampai kepada orang mati? Ini persoalan yang besar berkenaan dengan alam barzakh. Yani bolehkah orang hidup membantu orang yang telah mati dengan amalan untuk meringankan azab dalam kubur, atau menghentikan azab dalam kubur, atau meningkatkan derajatnya dalam kubur, atau menambah pahalanya? Ya. Datang dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali daripada tiga perkara. Iaitulah kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bih, au waladun salihun yad'u lah, au sadaqatun jariyah, sama ada ilmu yang dimanfaatkan, yang diajak, atau anak salih yang mendoakannya, ataupun sedekah jariyah seperti wakaf, apa-apa sedekah dia yang masih berterusan, boleh dipakai lagi selepas dia mati. Hadis ini menceritakan bahawa amalan anak Adam terputus, tetapi dia tidak menafikan ganjaran. Ganjaran tidak dinafikan. Hadis ini mengatakan bahawa anak Adam, ganjaran amalannya terputus kecuali tiga amalan ini. Yakni terus pahala itu ditulis kepadanya seolah-olah macam dia beramal ketika dia masih hidup. Itu maksud hadis. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan tidak ada bagi manusia itu melainkan apa yang dia kerjakan, dan dia akan diperlihatkan amalannya. Jadi manusia tidak diberi ganjaran ataupun dosa melainkan apa yang dia buat, bukan yang dibuat oleh orang lain. Namun begitu, amalan yang dibuat oleh orang lain, jikalau ada kaitan dengan dia ataupun dia ada penyebab kepada amalan tersebut, maka dia akan diberi ganjaran. Sebab Nabi SAW bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih, yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti pembuatnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, man sanna sunnatan hasanatan fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bagi barang siapa yang menggalakkan orang untuk melakukan satu kebaikan dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut sampai hari kiamat.
wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan, yang menggalakkan orang melakukan keburukan dalam Islam, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ada pahala dan dosa yang boleh berterusan jikalau dia menjadi penyebab kepada satu perkara. Namun begitu, kita dapati datang juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa seorang mukmin ataupun orang yang masih hidup boleh membantu saudaranya yang telah mati. Yang pertama dengan doa. Kerana kita disyariatkan untuk berdoa bagi pihak orang yang telah mati. Diwajibkan secara fardu kifayah untuk kita salat jenazah. Dan Nabi SAW suruh kita berdoa. Dalam satu jenazah Nabi kata, salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah kepada Allah, sallallahu li akhikum at-tathbit. Mintalah kepada Allah untuk saudara kamu ini keteguhan. Kerana dia sekarang sedang disoal. Jadi kita boleh mendoakan dan disyariatkan untuk kita mendoakan dalam solat jenazah. Kita disuruh mendoakan kepada orang yang telah mati. Itu satu, doa dengan ijma' sampai. Yang kedua, sedekah. Datang seorang lelaki kata, ya Rasulullah, uftulitat ummi, mak aku mati mengejut ya Rasulullah. Jadi apa yang aku boleh tolong dia? Nak kata Nabi SAW, bersedekahlah bagi pihaknya. Nabi suruh dia bersedekah bagi pihak mak dia yang telah mati. Lalu dia pun sedekah. Dia wakafkan satu perigi, ya, ataupun mata air untuk jadikan sebagai sumber air. Maka ini hadis yang sahih menunjukkan sedekah sampai bagi pihak si mati. Jadi sebab itulah kata At-Tahawi rahimahullah, wa anna du'a al-ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Dan diangkat akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa doa orang yang hidup dan sedekah mereka bermanfaat untuk orang yang telah mati. Bermanfaat telah mati. Dan tidak ada yang mengingkari perkara ini melainkan apa yang diriwayatkan daripada sejumlah Mu'tazilah. Diriwayatkan daripada golongan Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf dalam kalangan mereka. Secara asasnya orang hidup boleh menyampaikan pahala mereka kepada orang yang telah meninggal dunia. Boleh membantu dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa dan sedekah mereka. Dan juga amalan-amalan yang boleh diganti bagi pihak mereka, seperti melunaskan hutang bagi pihak mereka, ya. Seperti kerana datang dalam satu hadis, orang lelaki wafat meninggal dunia, Nabi tidak mau solat jenazah kerana dia ada hutang yang dia tak lunaskan, yang mana dia boleh lunaskan tapi dia bertangguh-tangguh tak terlunas, meninggal dunia. Maka kata seorang sahabat, ya Rasulullah, solatlah kamu untuk jenazah dia ini. Solatlah ke atas jenazah ini, aku akan bayar hutang dia. Bila begitu Nabi terima. Maknanya kerana hutang itu, kalau Nabi solat pun dia akan menghalang doa Nabi SAW. Jadi Nabi tak mau. Ya, Nabi tak mau dia buat benda yang sia-sia. Sedangkan Allah Ta'ala telah halang. Apa yang Nabi akan doakan untuk dia tu takkan diterima oleh Allah Ta'ala sebab dia ada hutang. Okey. Jadi datang si sahabat yang seorang lagi kata, ya Rasulullah, tak apa, aku bayar hutang dia. Menunjukkan bahawa dengan orang lain bayar hutang bagi pihak si mati, dia akan dilepaskan daripada tahanan ataupun azab kubur. Ya. Di antaranya juga datang suruhan berpuasa bagi pihak si mati. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW kata, barang siapa yang mati dan dia ada tunggakan puasa, maka walinya berpuasa bagi pihaknya. Tapi ini adalah perbincangan dalam kitab fiqh, adalah syarat-syaratnya. Siapa yang boleh puasa bagi pihak dia, mestilah daripada keluarga dia. Ya. Kalau orang yang bukan keluarga dia nak berpuasa, hendaklah ada izin daripada pihak keluarga dan seumpama dengannya. Ya.
Demikian juga datang berkenaan dengan nazar dibayar oleh pihak yang lain bagi si mati. Demikian juga haji. Ya. So banyak dalil yang menunjukkan bahawa amalan sampai kepada orang mati dan bermanfaat untuk mereka. Cuma ulama khilaf pada beberapa bentuk amalan yang tidak ada nas. Seperti salat, seperti bacaan Al-Quran dan zikir. Adakah sampai untuk orang mati? Kebanyakan para ulama melihat tidak ada beza amalan ini dengan amalan-amalan yang telah dinaskan oleh syarak. Maka mereka kata sampai. Ya, pandangan fuqaha Hanabilah. Sisi mazhab Hanabilah, boleh apa amalan ibadat pun boleh dilakukan bagi pihak si mati. Maksudnya kita boleh salat kemudian kita niatkan pahalanya itu kepada si mati. Boleh apa nama baca Quran dan niatkan pahalanya untuk si mati. Boleh berzikir dan niatkan pahala si mati. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah, kerana mereka daripada kalangan Al-Hanabilah, daripada kalangan orang yang bermazhab Hanbali. Ada pendapat lain kata yang sampai itu kalau dia beribadat berbentuk harta maliyah. Tapi ini pendapat yang lemah. Mana kita tengok puasa bukan ibadat maliyah, tapi orang boleh puasa bagi pihak si mati. Ya. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia khususkan kepada apa yang datang padanya nas. Pun begitu, kata mereka, jikalau dia melakukan satu ibadat yang tidak datang padanya nas secara spesifik, ibadat itu boleh dilakukan bagi pihak si mati, tetapi kalau dia berdoa, selepas itu, maka itu kalau dikabulkan doa itu, maka boleh, amalan itu boleh sampai manfaatnya kepada si mati. Kerana mereka kata yang menyampaikan itu adalah doa, dan doa telah sabit dengan ijma' bermanfaat untuk orang mati. So kalau dia baca Al-Quran, kalau niat sahaja tanpa doa, di sisi mazhab Syafi'i tidak sampai. Tapi kalau dia lepas baca Quran, dia berdoa, Allahumma ja'al thawaba ma qara'tuhu li fulan bin fulan, atau li fulanah binti fulan. Ya Allah, jadikanlah pahala apa yang aku baca ini untuk fulan dan fulanah. Maka ini tidak ada masalah. Ini memang kata para ulama Syafi'iyah akan disampaikan oleh Allah Ta'ala pahalanya kepada si mati. Ya. So ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa orang mati boleh mendapat manfaat daripada amalan orang yang hidup, dan orang yang hidup boleh membantu orang yang telah mati dengan izin Allah Ta'ala selama mana dia adalah orang yang mukmin, orang mukmin Muslim mati atas iman. Adapun orang kafir, orang munafik, maka tidak ada ganjaran baginya. Ya, tidak ada ganjaran baginya. So itulah ulama khilaf juga masalah adakah disunatkan untuk kita membaca Al-Quran di kubur, kerana dengan bacaan Al-Quran itu turunnya barakah. Jadi adakah orang mati boleh mendapat manfaat keberkatan Al-Quran yang dibaca? Ya, kebanyakan ulama melihat perkara itu adalah harus ataupun mustahab, digalakkan, kerana dengan baca Al-Quran itu akan turun barakah, ya, turun barakah, maka dengan itu akan mendapat keberkatan itu kepada orang yang mati. Ya, ini telah datang nas daripada sejumlah ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan keharusan membaca Al-Quran di kubur. Datang i'tirad, dia berkata habis itu tak boleh ibadat di kubur. Yang datang nas tidak boleh beribadat di kubur ialah solat. Itu datang nas. Ya. Kerana solat memerlukan sujud dan rukuk. Ya. Jadi dan dia akan membawa kepada syirik dan fitnah. Itu solat dilarang di kuburan. Sebab itulah solat jenazah tidak dilarang di kuburan. Kata para ulama, kerana solat jenazah tidak ada sujud dan rukuk. Jadi dia tidak ada unsur-unsur tasyabuh dengan amalan orang musyrikin yang menyembah kubur. Ya. Jadi itu kita kata
adapun baca Al-Quran dia tidak sama seperti salat, ya, dan dia adalah ibadat yang harus dilakukan di mana-mana sahaja, tidak ada had tempat, ya. Dan sebagian ulama memberi illah, dan kita dibolehkan untuk berdoa bagi pihak si mati di kuburan, dan doa ialah ibadat. Tetapi doa yang disyariatkan ialah doa bagi pihak si mati. Adapun menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berdoa dengan i'tiqad berdoa di kuburan lebih mustajab, itu tidak datang nas. Tetapi kalau satu orang dia berdoa di kuburan untuk si mati dan dalam masa yang sama dia berdoa juga untuk dirinya sendiri, itu tidak ada masalah. Bahkan datang dalam hadis, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dalam Nabi sebut, Assalamu alayna wa ala ahli diyari minal muslimin al-mu'minin. Antum salafuna wa nahnu faratun wa inna insha'allah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Nabi doakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang mati. Ya. So doa tidak ada salahnya di kuburan. Kita doakan untuk orang yang mati dan juga untuk diri kita. So apakah ada masalah bagi orang yang duduk di kuburan lalu dia membaca Al-Quran dengan tujuan supaya keberkatan itu turun? Dia baca zikir-zikir dia di kuburan dengan tujuan untuk keberkatan turun dan itu memberi faedah dan manfaat kepada si mati. Itu tidak ada nas yang melarang. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah melarang seorang lelaki dia tengok duk baca Yasin di kuburan. Ya, kemudian bila lelaki itu dipanggil Imam Ahmad dan ditanya kepadanya, lalu dia bawakan satu hadis, dan hadis itu memang menjadi pertikaian di kalangan ulama hadis. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia berpesan supaya dibacakan khawatim surah Al-Baqarah, penghujung surah Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah di kuburnya ketika pemakaman, ketika jenazahnya ditanam. Jadi Imam Ahmad berdasarkan hadis ini beliau berpendapat tidak ada salahnya untuk membaca Al-Quran di kuburan. Demikian juga datang fatwa daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Tentulah mereka ini ulama ahli sunnah wal jamaah salafi yang asli. Ya. Mereka lah salafi yang sebenar-benarnya salafi. Ya. Dibandingkan mereka dengan Syekhul Islam bin Taimiyah, Syekhul Islam bin Qayyim, mereka lebih salafi lagi kerana mereka adalah salaf sendiri. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap kali membaca Quran, jika diniatkan nanti hendaklah spesifik dan simpulan-simpulan. Macam kita kata tadi, untuk lebih selamat bila kita baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah. Setelah kita baca Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon supaya bacaan Al-Quran itu menjadi sebab untuk diampunkan dosa-dosa orang mati yang daripada kalangan orang Islam dan mukminin dan mukminat. Seperti kita berkata, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah. So itu di antara persoalan yang berkaitan dengan masalah alam barzakh, ya, berkaitan dengan alam barzakh. Kemudian dibincangkan apakah bentuk-bentuk azab kubur. Nas'alullah al-afiyah. Dan apakah punca azab kubur? Datang dalam hadis Nabi SAW kata, inna ammata azabil qabri minal baul fatanazzahu minh. Kebanyakan azab kubur itu berpunca daripada kencing, maka cucilah elok-elok kencing itu. Kerana tak jaga kencing, lalu kencing itu terpercik kepada pakaian dan sebagainya, kerana kecuaian dia ketika membuang air kecil, itu menyebabkan dia salat tidak sah dan sebagainya. Itu adalah dosa yang sangat besar. Nas'alullah al-afiyah. Demikian juga namimah dan ghibah. Ini juga di antara punca terbesar di azab dalam kubur. Dan dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan bahawa pada satu malam dia telah dibawa oleh dua malaikat untuk melihat beberapa azab. Di antaranya dia lihat ada seorang lelaki dicangkok mulutnya. Ada yang berenang dalam sungai darah, dibaling batu ke dalam mulutnya. Ya, ada yang duduk dalam tanur, dalam bekas panggang roti. Ya.
Bila api naik, mereka lari ke hujung, ke muncung mulut. Bila api tu diam sekejap ataupun malap, mereka turun ke bawah. Bila api tu menjulang, mereka naik ke atas. Ya. Lalu kata malaikat yang bawa Nabi SAW itu, inilah orang yang kena cangkuk mulut itu ialah orang yang bawa cerita bohong, menyebarkan cerita palsu, berita palsu. Orang yang berenang dalam sungai darah, disumbat dengan batu dalam mulutnya, itu adalah orang yang tidak yang makan riba. Ya, nas'alullah al-afiyah. Dan orang yang duduk dalam tanur, dalam bekas api itu ialah para penzina. Dan ada satu lagi, dilihat orang yang dipecahkan kepalanya, kemudian dicantumkan balik, pecahkan lagi. Ini adalah orang yang tidak menjaga solat subuh. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi ini adalah azab barzakh yang Nabi tengok. Demikian juga apa yang Nabi lihat pada malam Mi'raj. Daripada bentuk azab dan sebagainya, itu semua adalah azab kubur. Apa yang Nabi lihat pada malam Mi'raj daripada azab dan nikmat, itu semua adalah alam barzakh. Itu semua adalah azab dan nikmat kubur. Naam. Kemudian dibincangkan para ulama, di manakah keberadaan ruh? Di mana ruh itu berada? Ya. Dalam tempoh barzakh itu, di mana dia berada? Di sini terdapat khilaf yang banyak di kalangan para ulama berkenaan kedudukan ruh. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang kita dapat pastikan, yang pertama ialah arwahul anbiya. Ini jelas arwahul anbiya berada di syurga. Kerana Nabi SAW ketika hendak menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi kata, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama dengan ar-rafiqil a'la. Jadi diangkat duduk bersama dengan para anbiya dan syuhada di dalam syurga. Ya. Namun begitu, para ulama membincangkan, jikalau ruh para anbiya dalam syurga, bagaimana Nabi lihat mereka di setiap langit pada malam Mi'raj? Ya. Adakah pada malam tersebut mereka diturunkan untuk menyambut Nabi? Atau itu adalah tempat tinggal mereka sementara untuk menunggu hari akhirat? Jadi ini juga satu persoalan. Yang penting, para anbiya ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada di langit atau di syurga. Mana datang Nabi Ibrahim alaihissalam dilihat bersandar di Baitul Ma'mur, dan dalam hadis Samurah bin Jundub, Nabi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga kanak-kanak yang mati di dalam syurga. Ya, maknanya ruh para anbiya, mereka ada kebebasan. Mereka ada tempat tinggal mereka di langit, dan mereka juga diberi ruang untuk bergerak bebas. Wallahu a'lam, zahirnya begitu. Di dalam kawasan langit, di alam langit. Dan termasuklah di alam langit itu ialah syurga. Manakala ruh para syuhada, telah datang nas dan hadis yang jelas berkenaan dengan masalah ini, bahawa Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih bahawa arwahus syuhada fi hawasil tayrin khudrin. Ruh para syuhada Allah masukkan ke dalam perut burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Dia berlega-lega dalam syurga ke mana sahaja yang dia kehendaki. Jadi ruh syuhada berada di tempat yang telah dinyatakan dalam perut burung hijau. Ya. Dan datang juga dari sebagai riwayat bahawa nasamatul mu'min fi hawasil tayrin khudrin. Ada juga yang mengatakan jiwa orang mukmin dimasukkan dalam perut burung hijau dalam syurga juga. Ya. Ini adalah tempat tinggal mereka sehinggalah dibangkitkan semula di hari kiamat. Dan kita telah menyatakan bahawa tentulah ruh ini, apa jua nikmat yang mereka perolehi akan dirasai oleh jasad di dalam kubur. Dan jasad dalam kubur juga diberi nikmat.
dalam apa yang telah kita sebutkan tadi, itu adalah dikenakan kepada ruhnya, dan ruh itu ada kontak dengan jasad dengan cara yang tersendiri yang berbeza dengan caranya ketika hidup di dunia. Adapun ruh orang kafir, maka itu juga tidak ada nas yang jelas menunjukkan di mana mereka berada, tetapi apa yang Nabi lihat dalam mimpi baginda yang sahih itu, itulah yang kita sebut tadi. Dia lihat orang yang makan riba duduk berenang dalam sungai daripada darah, orang yang bawa berita palsu kena cangkuk di mulut, orang yang berzina duduk dalam tanur, dalam bekas pemanggang, ya. Jadi di mana tempat itu wallahu alam, di satu alam yang lain. Adakah ia dalam neraka atau di tempat kawasan yang lain, itu adalah Allah jua yang mengetahui. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ruh orang mukmin berada di telaga Zamzam dan ruh orang kafir di telaga Barahut. Ya, ada yang kata di arwah orang mukmin di Jabiyah, satu tempat di Syam. Ya. Tapi ini semua adalah pandangan-pandangan berkenaan keadaan ruh. Ala kulli hal, kita kata ruh setelah mati berada di alam barzakh dan mereka itu berbeza-beza mengikut amalan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincangan bid'ah pada bacaan ayat dibacakan di puluh kisah tentang cara ibadah saja. Tentulah benda ni ada khilaf di kalangan ulama. Dia bukan bid'ah yang disepakati. Bukan bid'ah yang disepakati. Benda itu ada khilaf di kalangan ulama. Tentulah baca Al-Quran beramai-ramai dengan suara yang kuat, itu adalah tidak datang syariat cara baca Al-Quran begitu di mana pun, di kubur ke, di rumah ke, ya, tidak datang pensyariatan untuk kita baca Quran begitu. Yang ada ialah sama ada dengan cara tadarus, itu seorang baca, yang lain dengar dan betulkan bacaan, kemudian yang lain pula baca, ataupun dengan cara seorang baca, yang lain mendengar dengan diam. Itu datang amalan daripada salaf. Mereka berkumpul dan mereka minta salah seorang untuk baca, dan Nabi SAW sendiri pergi dengar beberapa orang sahabat baca Al-Quran. Nabi dengar Abu Musa al-Ash'ari baca Al-Quran, Nabi dengar sejumlah sahabat baca Al-Quran, dan para sahabat dengar Nabi baca Quran. So kita berkumpul untuk dengar orang baca Quran, itu masyru'. Ataupun berkumpul untuk tadarus Al-Quran, itu disyariatkan. Atau kita baca Quran seorang-seorang, itu disyariatkan. Adapun duduk beramai-ramai baca Quran dengan suara yang macam bunyi kereta api pun, maka itu tentulah satu bentuk penghinaan kepada kalamullah dan membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. So ini adalah sebahagian persoalan secara ringkas kita bincangkan. Untuk kalau kita nak bincang, ada lagi detailnya lebih banyak daripada itu, berkenaan dengan kedudukan isu-isu yang dibincangkan tentang alam barzakh, ya. So ini secara ringkas yang dapat kita sebutkan berkaitan dengan kedudukan alam barzakh dan bagaimana keadaan orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Ala kulli hal, yang pasti, yang pentingnya ialah kita disuruh beriman ada kehidupan di alam barzakh. Itu yang pasti, yang wajib. Adapun perincian yang detail di mana roh itu berada, ya, bagaimana tempat, di mana tempatnya, itu bukanlah usul akidah yang kita perlu perincikan, kecuali sekadar yang datang padanya nas. Di antara persoalan yang dibincangkan juga adalah adakah orang mati mendengar atau mengetahui keadaan orang yang hidup, ya. Datang dalam hadis bahawasanya Nabi SAW disediakan untuk baginda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam. Malaikat yang menyampaikan salam bagi pihak umat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Dan datang juga sejumlah riwayat, walaupun pada setiap riwayat ini ada kedhaifan, tetapi dengan banyaknya riwayat, sebahagian ulama menjazamkan bahawa ada waktu-waktu tertentu amalan-amalan orang yang masih hidup ini daripada kaum keluarga dibentangkan atau ditunjukkan kepada
kaum keluarga yang telah mati. Dan sabit dalam hadis Mi'raj, Nabi SAW melihat Adam AS di langit yang pertama, di kanannya ada sekelompok manusia dan di kirinya ada sekelompok manusia. Bila dia pandang ke belah kanan, dia seronok. Bila dia pandang ke belah kiri, dia sedih. Maka diberitahu kepada Nabi SAW yang di belah kanan itu adalah anak-anak keturunannya manusia yang salih, yang mendapat nikmat, yang bila Adam tengok dia gembira. Dan yang di sebelah kiri ialah manusia yang diazab oleh Allah Ta'ala di alam barzakh. Bila Adam AS melihat, maka dia sedih. So ini kita kata maknanya para anbiya ditunjukkan kepada mereka amalan umat mereka setelah mereka wafat. Dan kalau kita melihat Adam AS, kita dapati ya, maknanya kaum kerabat, ibu ayah ditunjukkan kepadanya amalan anak-anak mereka di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi mereka tidak ada kontak dengan kita. Dan orang yang mati menjawab salam. Orang yang datang ke kuburnya, itu datang nas. Dia mendengar bunyi tapak kaki orang yang balik menghantar jenazahnya, itu juga datang nas. Ya. Adapun lain daripada keadaan tersebut yang tidak datang padanya nas, yang sahihnya kita tawakuf. Kita tidak kata orang mati sentiasa mendengar semua bunyi yang ada di sekelilingnya, itu tidak betul. Tetapi dia mendengar apa yang Allah izinkan untuk dia dengar sahaja. Bukan semua benda. Bukan semua benda yang dia dengar. Ya. Bukan semua benda. Kita dah pergi cerita dekat dia macam-macam, dia tak dengar tu. Yang datang ialah dia dengar orang bagi salam dan dia kenal orang yang bagi salam itu. Kalau dia kenal, dia kenal. Kalau orang yang bagi salam tu dia tak kenal, dia jawab salam. Itu Allah Ta'ala izinkan. Tetapi menjawab itu dengan cara yang berbeza lah. Cara yang berbeza. Cara di alam barzakh. Bukan macam masa kita hidup ini. Ya, tidak sama. Naam. So itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan alam barzakh. Kemudian Musannif rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah terus masuk kepada berlakunya kiamat. Fatu'adul arwahu ilal ajsad fataqumu al-qiyamah. Tetapi ada beberapa perkara yang mesti dibincangkan juga sebelum berlakunya kiamat. Ya. Antara peristiwa untuk berlakunya kiamat ialah tiupan dalam as-sur, dalam sangkakala. Ya. Ini yang akan berlaku untuk berlakunya kiamat. Jadi kiamat itu bermula dengan ditiupnya sangkakala, ditiupnya trompet oleh malaikat yang ditugaskan untuk melakukan perkara tersebut. Dan tiupan as-sur yang dinamakan as-sur itu, wa nufikha fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa fafazi'a man fis samawati wa man fil ard wa nufikha fis sur. Nufikha fis sur ini فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, Allah kata apabila ditiupnya dalam naqur, dalam sur. Apa dia sur? Dalam hadis yang sahih, sabda Nabi SAW ditanya berkenaan apa makna sur, Nabi kata as-sur qarnun yunfakhu fih. Ianya adalah seperti tanduk yang ditiup padanya. Ini macam trompet. Orang Melayu kata sangkakala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kaifa an'um wa sahibu sur qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhna hatta yu'mara bin nafkh. Ataupun wastama'a al-udhna hatta yu'mara bin nafkh. Bagaimana aku boleh aman, bagaimana aku boleh tenang, kata Nabi SAW, sedangkan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah pun meletakkan tanduk itu atau trompet itu di mulutnya. Wa qadil taqamal qarn, dia telah letakkan. Wa asgha wastama'al udhna, dalam riwayat lain wa asgha laitan wa rafa'a laitan, dia telah pun mengangkat sebelah bahunya, telinganya untuk mendengar. Jikalau Allah Ta'ala suruh sahaja, dia akan terus tiup tanpa teragak-agak lagi. Allahu Akbar kabira. Ya.
So ini adalah nas yang jelas. Ada pendapat lain yang mengatakan makna as-sur, makna ditiupkan ke dalam as-sur. Sur ialah jasad, ditiupkan ruh ke dalam jasad. Tapi ini tidak sahih. Kerana hadis telah jelas mentafsirkan makna as-sur. Ya. Siapakah malaikat yang diwakilkan, ditugaskan untuk meniup qar itu, trompet itu? Majoriti ulama berkata ianya adalah Israfil alaihissalam. Ya. Dan inilah yang datang daripada sejumlah athar daripada sahabah radhiyallahu anhum, walaupun athar yang marfu' kepada Nabi SAW dalam masalah ini adalah dhaif, tetapi telah datang banyak riwayat daripada salaf mengatakan malaikat itu adalah Israfil, sehingga kan sebagian ulama menukilkan ijma' bahawa malaikat yang akan meniup dalam as-sur itu ialah, yang meniup as-sur itu ialah Israfil alaihissalam. Berapa kalikah trompet itu akan ditiup oleh malaikat? Pendapat yang pertama mengatakan, yang masyhur sekali ialah 2 kali. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, bainan nafkhataini arba'un. Ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak di antara 2 tiupan trompet itu 40. Ditanya kepada Abu Hurairah, 40 tahun? Dia kata, aku tak tanya. 40 bulan? Tak tanya. 40 minggu? 40 hari? Tak tanya. Tapi 40 apa? Wallahu a'lam. Walaupun kebanyakan ulama mentafsirkan dia dengan 40 tahun. Demikian juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi SAW, thumma yunfakhu fis sur, kemudian ditiuplah as-sur, fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laita. Tidak ada yang mendengar bunyi trompet itu melainkan semuanya pakat duk angkat telinga sebelah dengar. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih. Orang yang pertama mendengarnya, Nabi SAW kata, seorang lelaki yang nak bagi unta dia minum. Fayas'aku wa yas'akun nas. Kemudian dia pun pingsan, mati. Dan matilah semua manusia yang lain kemudiannya. Thumma yursilullah aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu dhil. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan seolah-olah ianya adalah awan yang tebal. Fatambutu minhu ajsamun nas. Dengan turunnya hujan itu, maka tumbuhlah balik jasad manusia keluar daripada kubur. Thumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu mereka hidup semula. Pakat saling melihat sesama mereka. So nas hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Abi Hurairah, dan juga hadis dalam riwayat Imam Muslim ini menunjukkan bahawa bilangan tiupan adalah 2 kali. 2 kali tiup. Pendapat yang kedua mengatakan bilangan tiupan adalah 3 kali. Mereka mengatakan kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Naml ayat 87, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Yang pertama Allah sebut, dan ditiuplah pada hari tersebut as-sur, trompet. Lalu terkejutlah sesiapa jua yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan semua mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan menghina diri. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiupkan as-sur, trompet, lalu pakat matilah siapa jua di langit dan di bumi kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian ditiupkan sekali lagi, lalu mereka semua hidup, saling pandang memandang. Jadi kata para ulama yang golongan yang kedua ini, ada 2 perbezaan. Dalam ayat An-Naml, tiupan itu disifatkan Allah Ta'ala sebagai fafazi'a, terkejut.
Manakala dalam surah Az-Zumar ada dua tiupan. Tiupan yang pertama fasa'iqa, mati. Kemudian tiupan yang seterusnya hidup. So dia berkata ada tiga tiupan. Tiupan yang pertama terkejut, tiupan yang kedua mati, tiupan yang ketiga hidup balik. Dan mereka juga berdalilkan dengan hadis yang panjang. Hadis As-Sur yang panjang disebut dalam hadis itu ditiup fayunfakhu fihi thalatha nafaqat. Lalu ditiup padanya 3 kali tiupan. Ya. Tapi hadis ini menjadi pertikaian dalam kalangan para ulama min baini musahhihin wa mudha'ifin, antara yang mensahihkan dan yang mendhaifkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim bersetuju dengan pandangan yang kedua, mengatakan tiupan adalah 3 kali. 3 kali. Iaitulah tiupan yang pertama adalah nafkhatul faza', tiupan terkejut. Yang kedua nafkhatul sa'q, tiupan mati. Dan yang ketiga nafkhatul qiyam, tiupan yang menghidupkan balik. Tetapi kalau kita melihat ayat yang mereka jadikan dalil, kita dapati sifat tiupan al-faza' dengan as-sa'q ada persamaan, iaitulah Allah Ta'ala kata illa man sya'allah, kecuali orang yang sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan bahawa dia adalah tiupan yang sama, maknanya terkejut dan mati. Dan hadis yang sahih menunjukkan dia 2 kali. Ma bainan nafkhataini arba'un. Dan dalam hadis yang Imam Muslim tadi, bahawa ada 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama, kawan tu dengar, lalu dia mati. Yang ni dengar, terkejut, kemudian mati. Jadi tiupan terkejut dan mati adalah tiupan yang sama. Maksudnya bila dengar, manusia akan terkejut dulu, kemudian mati. Kemudian ditiup kali kedua, maka ianya hidup. Dan pendapat yang ketiga mengatakan ianya adalah 4 tiupan. Ala kulli hal, pendapat yang terkuat biiznillahi ta'ala, dianya adalah 2 kali tiupan. 2 kali tiupan. Dan pendapat yang kedua yang hampir nak kuat ialah 3 kali. Adapun pendapat yang kata 4 kali, ini terlalu lemah. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala kata illa man sya'allah fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Akan terkejutlah semua yang di langit dan di bumi. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Akan matilah semua yang di langit dan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Yang Allah Ta'ala kecualikan. So siapa yang dikecualikan daripada mati semasa tiupan pertama? Rupanya ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala akan izinkan mereka tidak mati semasa berlakunya kiamat. Ya. Ada banyak pandangan dalam masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan yang tidak musnah itu ialah orang mati. Ada yang kata mereka adalah syuhada. Ada yang kata anbiya, ada yang kata malaikat, ada yang kata ahli syurga. Sebenarnya ini adalah kelompok-kelompok. Dia bukan perbezaan pandangan. Inilah yang datang dalam dalil. Dalil menunjukkan ada sejumlah yang akan dikecualikan, iaitulah syurga, neraka tidak akan musnah, dan isi syurga neraka tidak akan mati. Ya, malaikat, adakah malaikat akan mati? Menjadi khilaf. Ada yang kata malaikat dikecualikan daripada mati. Ya, ada yang kata syuhada, ruh tidak mati. Kerana ruh tidak musnah. Dan datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan semua bahagian jasad anak Adam akan musnah kecuali ajabuz zanab, kecuali tulang, hujung tulang pinggulnya. Dari situlah Allah Ta'ala akan susun balik kejadian tubuh badan dia. Maksudnya ada bahagian yang tidak musnah. Arash, kursi, lauh, qalam, ini semua tidak musnah. Alam ulwi. Alam ulwi memang tidak musnah. Alam sufli ada juga benda-benda yang tidak musnah. Seperti tulang ajabuz zanab tadi. Ya. Dan bumi sendiri tidak musnah sepenuhnya. Tetapi yang dimusnahkan itu ialah permukaan bumi ditukar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ditukar bentuk muka bumi itu. Itu yang berlaku pada hari kiamat. Ya. So ini adalah
masalah yang berkenaan dengan an-nafkhah ataupun nafkhatus sur. Dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bincangkan tentang al-ba'ts, tentang kehidupan hari akhirat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Muslim semua telah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kiamat tidak berlaku melainkan pada syirarul khalq. Dalam hadis yang sahih, setelah mana Allah Ta'ala musnahkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Isa AS bawa orang mukmin berlindung di Tur Sina. Kemudian bila masa Ya'juj Ma'juj datang, kemudian bila mereka telah dimusnahkan, orang mukmin turun, maka hidup bahagia orang Muslim. Lalu sebelum nak berlaku kiamat, Allah Ta'ala akan datangkan satu tiupan angin, bayu yang sejuk yang akan mengambil nyawa semua orang mukmin, lalu tidak tinggal di muka bumi ini kecuali orang yang kafir sahaja. Jadi kiamat kubra seperti yang kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala ataupun yang selepas akan datang, hanya berlaku pada syirarul khalq, makhluk yang paling jelek di sisi Allah, iaitulah orang kafir. Adapun orang mukmin, mereka semua hanya akan berlaku kepada mereka qiyamah sughra, kiamat kecil, iaitulah mati. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nah. Kalau tidak ada persoalan, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.